Tokoh syurga, Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf termasuk salah seorang daripada 7 orang terawal memeluk Islam. Abdul Rahman diberi kelebihan oleh Allah dengan memiliki kekayaan dan harta yang melimpah ruah melalui hasil perniagaannya. Kekayaan dan kemewahan sedikit pun tidak membuatkannya lupa diri. Beliau sentiasa menafkahkan hartanya ke jalan Allah. Ketika dikabarkan yang beliau adalah antara sahabat yang dijamin syurga, beliau lebih berkobar-kobar untuk bersedekah dan memberikan hartanya di jalan Allah. Dikabarkan Abdul Rahman menafkahkan 40,000 dirham emas, 40,000 dirham perak, 500 ekor kuda dan 1,500 ekor unta untuk keperluan perjuangan menegakkan Islam. Beliau sempat berhijrah ke Habsyah sebanyak 2 kali. Beliau seorang hartawan, dermawan dan pejuang, kekayaannya melimpah ruah. Namun beliau terus menganggap dirinya sebagai pengamanah harta Allah. Beliau hidup secara sederhana sehinggalah pada akhir hayatnya. Abdul Rahman mempunyai beribu-ribu binatang ternakan. 100 ekor kudanya boleh digunakan untuk berperang. Jumlah untanya pula 100 ekor, sementara jumlah kambingnya sebanyak 10,000 ekor. Hartanya tidak terkira banyaknya. Bagaimanapun, ketika beliau meninggal dunia, 1/4 daripada jumlah kekayaannya menyamai 84,000 dinar ketika itu. Abdul Rahman pernah dianggap hartawan terkaya di Makkah dan kemudian di Madinah. Namun beliau juga paling banyak memerdekakan hamba sehingga mengakibatkan banyak kerugian kepada para pemiliknya. Selain amat pemurah, beliau warak sehingga disebut oleh Rasulullah sebagai salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Zuhud yang senang membanding jasa daripada harta. Sebagai seorang yang zuhud, beliau hidup berpada saja, bahkan lebih senang membanding jasa daripada harta. Suatu hari hartawan Abdul Rahman menangis begitu pilu. Apabila ditanya mengapa beliau begitu bersedih, beliau menjawab, "Sahabatku Masab, sesungguhnya, lebih baik daripadaku." "Mengapa?" tanya seorang sahabat. "Dia meninggal dunia pada zaman Rasulullah tanpa mempunyai sehelai kain yang boleh dijadikan pembarut jenazahnya." Abdul Rahman juga menyatakan bapa saudara Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib, merupakan manusia lebih utama daripadanya. Hamzah terkorban dalam perang Uhud. Oleh keadaan miskin ketika, mayat Hamzah kekurangan kain kafan. Abdul Rahman amat takut dileka oleh kekayaannya. Beliau dilahirkan 10 tahun setelah tahun gajah, tahun kelahiran Nabi Muhammad. Beliau dibesarkan di kota Makkah yang penuh dengan pelbagai kejahatan masyarakat jahiliah ketika itu, termasuk penyembahan pelbagai berhala. Namun beliau terhindar dari segala kejahatan tadi. Sebaliknya, sebelum Islam, beliau telah beranggapan minuman arak adalah terlarang. Sifat terpuji ini berterusan ketika kebangkitan dan perkembangan Islam di kota Makkah dan selanjutnya di Madinah. Sebelum Rasulullah memasuki Darul Arkam, markas penyampai dakwah Islam secara sembunyi, Abdul Rahman telah menganut Islam. Namanya sebelum memeluk agama Islam ialah Abdul Ka'abah. Namun Rasulullah memberikannya nama Abdul Rahman sebaik-baik sahaja beliau mengucap 2 kalimah syahadah. Dalam beberapa peperangan membela Islam, beliau ikut berjuang, antaranya Perang Badar dan Perang Uhud. Beliau pernah menderita ditusuk 21 liang tikaman di seluruh tubuhnya dan parah kakinya. Demi menegakkan syiar Islamiah, beliau tidak sahaja rela menawarkan nyawanya, malah harta kekayaannya. Beliau sering menjadi pembiaya angkatan perang Muslim dengan memberikan pelbagai senjata dan keperluan jihad menentang musuh. Ketika umat Islam tertindas di Makkah pada peringkat awal, Abdul Rahman menuruti suruhan Nabi agar berhijrah ke Habsyah. Sebagai pedagang dan hartawan Quraisy yang berkedudukan tinggi di kalangan sukunya, beliau menolak ajakan kaumnya menentang ajaran Muhammad. Malah sebaliknya, beliau berusaha mengembangkan agama Allah itu tanpa takut dan gentar. Akibatnya pelbagai tekanan kaumnya kepada dirinya dan anak isterinya tidak dipedulikan. Tidak lama setelah itu beliau kembali semula ke Makkah hinggalah saat Allah memerintahkan Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah. Abdul Rahman dipersaudarakan dengan anggota kaum Ansar, Sa'ad bin Rabi. Cara ini dilakukan oleh Rasulullah demi meneguhkan semangat ukhuwah Islam. Menurut riwayat,
Rasulullah pernah bersolat di belakang Abdul Rahman satu rakaat di salah satu daripada perjalanan baginda. Diserahkan tugas lindungi Ummahatul Mukminin. Rasulullah pernah menyerahkan tugas melindungi Ummahatul Mukminin iaitu para isteri Rasulullah kepada Abdul Rahman. Setelah kewafatan Rasulullah, Ummahatul Mukminin menunaikan ibadat haji di bawah perlindungan Abdul Rahman. Ketika Umar Al-Khattab menyandang jawatan khalifah, Abdul Rahman ditugaskan sebagai ketua rombongan haji pada tahun pertama pemerintahannya. Pengorbanannya amat dihargai oleh Rasulullah dan para sahabat, termasuk Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab dan Uthman bin Affan.